Ini soalan kawan saya nak tanya. Kawan saya? Kawan saya. Kenapa kau pakai kawan? Kawan saya Ustaz, dia nak bernikah, tetapi wali perempuannya duduk di seberang laut. Agak susah nak cari. So kalau dia nikah juga, katakan tak boleh nikah dekat sini, dia nikahkan sepadan, sah tak Ustaz? Ni biasa kita dengar istilah kahwin lari. Kahwin lari ni ada dua. Yang pertama yang Bob tanya ni, lari daripada wali, lepas tu pergi kahwin. Yang kedua, kahwin dulu, bila kena melebeh di mertua, lari. Jadi yang Bob tanya, wali ada seberang laut, jadi nak kahwin tak boleh, tak ada wali. Kemudian nak pergi kahwin kat mana? Kat Thailand. Jawabnya, bila tidak ada wali, dengan sebab wali mati. Wali ni bukan seorang, bukan ayah. Lepas ayah toki, lepas toki adik-beradik, lepas adik-beradik anak saudara, lepas anak saudara bapak saudara, lepas bapak saudara sepupu. Banyak. Ramai orang tak faham. Dia kata ayah dia mati dah, tak boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin ayahmu, pasal mati dah, mu boleh kahwin. Pasal wali tu ramai. Jadi bila wali tak ada, dia akan pergi kepada wali lain. Semua wali tak ada. Contohnya ayah mati dah. Ayah mati, ayah pengantin perempuan mati, nak kahwin macam mana? Dalam kitab fiqh kata toki dia. Toki ada tapi kena J, sempang renggam, edop kuda. Tak boleh jadi wali. Maka adik-beradik kecil lagi, yang paling besar 6 bulan duduk dalam buah, tak boleh jadi juga wali. Anak saudara pula, anak saudara baru semalam kena tangkap, isyak gam, tak boleh jadi wali juga. Ada seorang lagi, bapak saudara, tapi bapak saudara belah mak, tak boleh jadi wali. Maka malla waliyullah fasultan waliyullah. Sebut dalam hadis, siapa tidak ada wali, maka walinya adalah wali sultan, iaitu pihak pejabat agama sediakan wali. Yang ni panggil wali hakim. Cukup senang. Pergi report, ayah dia berada luar daripada 2 marhalah, tak dapat datang, maka pejabat agama, mahkamah syariah wajib menyediakan wali hakim. Kerana memudahkan perkahwinan adalah tuntutan dalam Islam. Zaman Rasulullah orang mengadu nak kahwin pagi, tengah hari boleh kahwin. Tapi kita ni walaupun Islam itu indah, cukup dengan hukum-hukum munakahat, tapi kadang-kadang nak kahwin pun payah. Nak kahwin payah, nak cerai pun payah. Ada pasangan yang mengambil masa 12 tahun baru boleh cerai, naik turun mahkamah. Sampai boleh 3 orang anak dalam naik mahkamah. Nampak? Payahnya. Jadi bukan Islam itu tidak betul, orang yang melaksanakan Islam itu cuai, menyebabkan orang susah nak kahwin, susah nak cerai, susah nak dapat tuntutan nafkah. Benar satu kejadian, dia nak kahwin, pun jumpa dengan qadi. Qadi cuti pergi ke Merah Highland. Patutnya dah qadi cuti, ada timbalan qadi. Dah tunggu qadi balik. Bila tunggu qadi balik, pergi lewat, silap orang, pejabat tutup pula, mengambil masa berminggu-minggu. Nampak? Ini menyusahkan orang. Patutnya benda ini kita baiki. Ini kesilapan yang patut kita perbaiki segera. Dan kita tak ada kuasa rakyat nak baiki kesilapan seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kerajaan. Jadi kita harap pihak pemerintah biar cakna benda lagu ni. Budak-budak nak kahwin jadi payah, jadi payah nak kahwin gini, akhirnya tak payah kahwin pakai bawa pergi duduk bawah pokok, jetik hidung, jolok mata balik. Itu masalah. Jadi kalau nak kahwin di Thailand bukan tidak sah. Yang tidak sahnya, anak perempuan ada dengan wali, kita pergi ambil anak perempuan, buat lari daripada wali, pergi nikah di Thailand, itu tidak sah. Tapi kalau dia pergi di Thailand dan ayah dia memang enggan menjadi wali, pihak di Thailand kata, telefon ayah kata tak mau jadi wali, maka berpindah kepada wali hakim, anytime boleh kahwin. Wallahu a'lam. Ustaz, kawan saya tanya, 2 marhalah tu berapa jauh? 2 marhalah ada beberapa ukuran yang telah dikira oleh ulama-ulama. Ada
3-4 ukuran. Jadi kita ambil yang paling mudah 90 km. Ini pendapat yang ramai. Yang sebenarnya 89.998 km, tapi ramai ambil dengan jalan mudah 90 km. Okey, kau boleh kahwin. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Said dan Sarifah adalah dari silsilah keturunan Nabi. Setahu saya manusia ini sama di sisi Allah. Amalan dan keimanan membezakan kita. Protokol Kenapa ada segelintir Said dan Sarifah ini marah apabila kita kata mereka ini sama dengan manusia biasa, Ustaz? Soalan ini sensitif. Soalannya berbunyi, Said dan Sarifah adalah keturunan Nabi SAW. Ada orang dia pertikai, kenapa keturunan ni yang lebih sedangkan manusia sama? Jawabnya betul juga dan tidak betul. Kita ni manusia, Allah jadikan qabilah, bukan konsep qabilah. Mana macam-macam orang, macam-macam keturunan, macam-macam keluarga ada. Kita tak boleh kata keluarga kita terbaik. Nampak? Keluarga saya lebih baik pasal saya tengku. Awak kurang pasal awak tidak tengku. Atau orang wan, saya wan, awak tak ada wan, tak boleh kahwin anak saya. Melainkan dengan nas, iaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis jelas menyatakan bahawasanya semua manusia adalah sama daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tak kira lah adik-beradik belaka, cuma adik-beradik jauh. Bok dengan saya adik-beradik tapi jauh. Tok Nyang lain, Tok lain. Bok dengan Barack Obama ada kena. Tok Nyang yang asal satu Nabi Adam, orang sama. Tapi dah dia duduk jauh-jauh, tak berapa kenal. Walau bagaimanapun, oleh kerana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyupakan rahmatan lil alamin, dialah rahmat bagi sekalian alam. Habis planet mana ada, dia yang rahmat, yang menyebabkan kita dapat kasih sayang Allah. Allah titahkan kamu wahai Muhammad adalah seapa-apa makhluk. Dia yang paling lebih. Jadi bila Allah kata Nabi Muhammad paling lebih, boleh tak kita pertikai? Tak boleh pertikai. Kerana kita Allah yang jadi. Bila Allah jadi kita, takkan kita nak pertikai pencipta. Macam motosikal Yamaha tu dia duduk diam, dia tak boleh pertikai dia punya jepung yang buat dia hanya kena buat. Maka begitu juga dalam keturunan yang ada kelebihan ialah keturunan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, iaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya afdal, bukan lain daripada Nabi, keturunan Nabi tidak baik, tapi semua adalah manusia baik belaka. Cuma kalau sama-sama solat, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama bertakwa, maka keturunan Rasulullah adalah yang terbaik. Tapi kalau yang keturunan Rasulullah tidak semayang, kita yang tidak keturunan Rasulullah semayang, maka yang bukan keturunan Rasulullah lebih baik. Ini yang Allah kata, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia sisi kamu adalah yang paling takwa. Walaupun bukan daripada keturunan Nabi, keturunan Melayu, tak ada kena dengan Nabi mana, tapi takwa dia yang paling mulia. Menunjukkan bahawasanya jikalau kita takwa dan keturunan Nabi pun takwa, maka sama-sama di sisi Allah, melainkan keturunan dia lebih mulia. Tapi keturunan Nabi jikalau tidak taat pada perintah Allah, apatah lagi memusuhi perjuangan umat Islam, macam Abu Lahab, macam Abu Jahal, maka tempatnya di neraka. Yang betulnya mereka mengatakan keturunan Syarifah dan Said adalah lebih mulia. Memang betul, kita kena akui. Tetapi yang salah, mereka memandang rendah keturunan lain daripada mereka. Hak ni yang salah.
Nabi tak suruh pandang rendah. Nabi cerita tentang kelebihan, iaitu tidak makan zakat. Bukan merendahkan keturunan orang. Yang berlaku sekarang diperendahkan keturunan orang. Ini memandai-mandai. Merendah-rendahkan orang, jadi hukumnya dia takabur. Bila takabur, walaupun keturunan Rasulullah, dia adalah anak murid iblis, maka tempatnya di dalam neraka. Wallahu a'lam.